اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surat 19, baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi, demikian sebagaimana tiada harus memanjang akan duduk atau sujud pada i'tidal, tafriq dianya, maka tiada harus memanjang akan i'tidal lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Dan demikian lagi tiada harus memanjang akan duduk antara dua sujud pada i'tidal, maka tiada harus memanjang akan i'tidal lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Jadi selepas daripada selesai membicarakan 4 syarat bagi rukun duduk antara dua sujud, dipergi kepada pembicaraan berkaitan dengan duduk antara sujud ni dipanggil rukun pendek, sebagaimana i'tidal rukun pendek. Jadi rukun fi'li ni, rukun perbuatan, ada rukun yang panjang, ada rukun fi'li yang pendek. Rukun fi'li yang panjang, berdiri, qiyam, itu rukun fi'li yang panjang. Rokok, rukun panjang. 2 kali sujud, rukun panjang. Duduk bagi tasyahud akhir, rukun panjang. Duduk antara dua sujud dan juga i'tidal, kedua ni dia panggil rukun pendek, dengan bahawa tidak boleh memanjangkan duduk antara dua sujud dan juga tidak boleh memanjangkan rukun i'tidal. Dipanggil memanjang ni, lepas dah kita bicara melepasnya. Memanjang rukun duduk ada sujud lebih daripada kadar masa sekurang-kurang tahiyah. Jadi duduk antara sujud, baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masa yang untuk membaca bacaan dalam duduk antara dua sujud ni kita tak kira. Hak baca Rabbi firli itu masa dalam 5-6 saat, kita tak kira masa tu. Sama ada dia baca Rabbi firli warhamni wajburni ataupun tidak, tapi masa tu tak kira. Lepas daripada masa untuk membaca
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia kita sambung pula baca hak lain, ataupun dia berdiam diri tidak membaca. Bila dia sambung tu sampailah masa sekurang-kurang tahiyah, maka batal sembahyang dia. Dia bukan baca tahiyah, masa sekurang-kurang tahiyah. Yang melepasnya kita perinci dah hak berkaitan dengan sekurang-kurang tahiyah. Sebab dalam kitab Hidayatus Sibiang ni, sebelah bawah tu didatangkan bacaan tahiyah, tetapi bacaan tahiyah yang akmal, bacaan tahiyah yang sempurna. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu bacaan tahiyah yang sempurna. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai ke wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tahiyah yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu bukan bacaan tahiyah, itu selawat selepas dia membaca tahiyat akhir, ianya adalah rukun kauli yang berasingan. Rukun kauli, rukun bacaan dalam sembahyang ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca selawat kemudian tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian rukun kauli yang kelima, memberi salam, assalamualaikum. Itu rukun kauli yang kelima. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu bacaan lain, itu bukan bacaan tahiyah. Faham tak ni? Sebab pernahlah diceritakan dalam temuduga untuk menjadi imam, dialah penemuduga suruh bacalah Fatihah, kemudian penemuduga suruh baca tahiyah. Dia pun baca tahiyah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampai ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penemuduga pun buat sedikit catatan. Kenapa ni? Penemuduga hanya suruh baca tahiyah. Baca tahiyah. Bukan penemuduga kata awak hak datang temuduga ni baca tahiyah dan selawat sampai selawat Ibrahimiyah sampai ke salam, barulah baca perhabis. Penemuduga hanya suruh baca tahiyah sahaja, dibaca sampai ke selawat. Tak kenal lah orang panggil. Tahiyah sampai ke wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas tahiyat akhir, itu rukun qauli yang lain. Wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunat aba'at. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, hingga hamidum majid, itu sunat hay'ah. Ada ni. Jadi tahiyahnya sampai ke wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya baca tadi itu tahiyah yang akmal. Sekurang-kurang tahiyah yang kita tekan dan mengelepasnya, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sukang tahiyat. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu sunat hay'ah. Kita baca assalamu alayka, kita buat alif lam. Buat alif lam makrifah tu, itu sunat hay'ah. Hak rukunnya salamun alayka, salamun alayna, tu rukun. Kemudian kita biasa baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu yang kedua tu sunat. Hak wajibnya wa anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu wajib. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu yang kedua tu hukumnya sunat. Macam sebut dah minggu lepas kan, kita belajar dalam bab pekor semayang ni sampai peringkat kita boleh membezakan mana hak wajib, mana hak sunat. Tapi kita buat kedua-dua. Hak wajib kita, hak wajib memang kita buat lah, hak sunat pun kita tak akan tinggal. Tapi kita boleh kena belajar bab semayang sebab peringkat kita boleh membezakan antara wajib dan sunat. Contoh lagi ni dah, ketika membaca tahiyat akhir, duduk tu rukun fi'li, duduk cara tawarruk itu sunat hay'ah. Gitu lah. Duduk tu rukun fi'li, cara duduk tawarruk, itu sunat hay'ah, cara tu. Dah ni. Memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum rukun qauli, warahmatullah sunat hay'ah. Berpaling muka ke kanan sunat hay'ah. Salam yang kedua serta berpaling ke kiri sunat hay'ah. Biar tahu beza berada ni. Kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita angkat tangan. Takbiratul ihram tu rukun qauli, angkat tangan sunat hay'ah. Berdiri tu rukun fi'li, letak tangan di dada sunat hay'ah. Ni mana rukun takbir ditunjuk angkat tangan. Ni rukun takbir ni. Rukun takbir tu Allahu akbar tu takbir, angkat tangan sunat hay'ah. Mana rukun qiyam, rukun berdiri, ditunjuk letak tangan di dada. Letak tangan tu sunat hay'ah, berdiri tu rukun qiyam. Ada ni. Tunduk rokok tu rukun fi'li. Masa rokok tangan pasti letak di lutut. Letak tangan di lutut tu sunat hay'ah. Tapi tak ada lah pula orang rokok tangan hulu ke bawah. Tu viral lah FB lah nanti. Dia rokok tangan duk di lutut. Dia rokok tangan di hulu ke bawah. Tak ada kau buat. Jadi rokok tunduk tubuh tu rukun fi'li. Letak tangan di atas lutut masa rokok tu sunat hay'ah. Boleh bezalah mana wajib mana sunat. Jadi tu belajar bab pekor semayang ni, boleh membezakan mana wajib mana sunat. Jadi hak mana hak wajib mana sunat ketika kita membaca tahiyat akhir yang sempurna tu, biar boleh beza. At-tahiyatu lillah, tengah tiga tu al-mubarakatus salawatut tayyibatu tu sunat hay'ah. Assalamu alayka, kita buat alif lam. Alif lam tu sunat hay'ah. Kita baca salamun alayka, boleh. Salamun alayna, boleh. Tapi ketika memberi salam, kalau baca salamun alaikum, tak sah. Pada ni bubuh alif lam masa assalamu alaikum tu, itu rukun qauli. Baca beri salam ni, salamun alaikum, tak sah. Walaupun kalau dia beri salam dengan salamun alaikum, dengan ilmu nahunya sah, dengan ilmu nahunya betul, tak salah dengan ilmu nahu. Salamun alaikum sah ilmu nahu pada ni. Tapi dari segi rukun semayang tidak sah. Dia kena kata assalamu alaikum. Salamun alaika buat alif lam sunat hay'ah. Salamun alaina masa tahiyat buat alif lam tu sunat hay'ah. Assalamu alaikum pada masa beri salam buat alif lam tu wajib. Itu rukun qauli memberi salam. Tak boleh kata salamun alaikum, tak boleh. Dia kena assalamu alaikum. Tapi kalau beri salam dengan alaikumussalam, itu makruh. Sah, tapi makruh. Dia nak assalamu alaikum wa alaikumussalam, makruh. Tapi kalau salamun alaikum, alif lam dibuang, maka tidak sah. Tapi dalam tahiyah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh. Salamun alaina, boleh. Tapi sunat hay'ah bubuh alif lam. Jadi kena ingatlah sekurang-kurang tahiyahnya mana. Sekarang kita bicara memanjangkan duduk antara dua sujud. Rukun pendek boleh memanjangkan jadi batas semayang.
Memanjang tu macam mana? Memanjang tu lebih daripada qada masa membaca tahiyat. Sekurang-kurang tahiyat. Dia bukan kata qada masa membaca tahiyat. Qada masa membaca sekurang-kurang tahiyat. Oh, ada sekurang-kurang pula. Maknanya ada sekurang-kurang tahiyat, ada tahiyah yang akmal. Yang kita baca sama-sama tu tahiyah yang akmal. Sekurang-kurang tahiyah, kena tahulah hak wajibnya. Tapi sekarang ni memanjangkan rukun pendek duduk antara dua sujud, bukan membaca tahiyah. Membacalah apa-apa bacaan ataupun berdiam diri tidak membaca, tapi dapat masa qada sekurang-kurang tahiyah, maka dipanggil memanjangkan rukun pendek. Batas sembahyang. Sebab bila membicarakan perkara membatalkan sembahyang, termasuk memanjangkan rukun pendek. Itu di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Mana dahulu hak dalam kitab kita ni, rukun muka surat 14. Surat 14 membicarakan berkaitan dengan perkara yang membatalkan sembahyang, 21 perkara. Perkara yang membatalkan sembahyang 21 perkara. Yang ke berapa? Yang ke 18-nya. Yang ke 18. Yang ke 18 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi perkara membatalkan sembahyang kita ada tu sebiang ni ada 21 perkara. Yang ke 18. Yang ke 18 tu apa? Ke 18-nya memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Itu membatalkan sembahyang. Memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Kalau nak terlupa dah kata. Mana rukun pendek? Duduk antara dua sujud dan i'tidal. Memanjang tu setakat mana? Memanjang tu setakat mana? Rukun pendek duduk antara dua sujud dan i'tidal. Memanjangkan rukun pendek, perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-21. Memanjang tu setara mana, setakat mana dia panggil memanjang. Memanjangkan rukun pendek duduk ada sujud, memanjangkan rukun pendek i'tidal. Nak panggil memanjang setakat mana? Memanjang rukun pendek ada sujud lebih, qada masa lebih daripada sekurang-kurang tahiyah. Kalau memanjang duduk ada sujud, batal sembahyang. Itu perkara membatalkan sembahyang. Nak pergi pula pada rukun pendek i'tidal. Dan demikian lagi, dimakan lagi sebagaimana tiada harus memanjangkan rukun duduk antara sujud ni. Pada i'tidal pun rukun pendek juga. Tafriq dianya, maka tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal. Tidak harus memanjang akan dia akan i'tidal. Memanjang ni qada mana ni? Lebih daripada qada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Duduk ada sujud, qada masa sekurang-kurang tahiyah. Dalam rukun i'tidal pula tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada qada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Dengan bacaan pertengahan. Qada masa membaca Fatihah ni dalam i'tidal bukan baca Fatihah. Selepas daripada baca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba', dia bacalah apa bacaan yang lain ataupun dia berdiam diri tanpa membaca lebih daripada qada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Macam mana qada masa membaca Fatihah bacaan yang pertengahan?
Apa makna bacaan pertengahan? Bukan bacaan yang cepat dan bukan bacaan yang terlampau lambat. Yang pertengahan. Hok lepas-lepas dah lah. Qada masa bacaan membaca bacaan pertengahan 25 saat. Qada masa sekurang-kurang tahiyah hok kita mengelepasnya dalam 18-19 saat. 20 saat tu lebih dah lah. Kita kan mengelepaskan tu jangan-jangan di depan tu. Masa sekurang-kurang tahiyah dalam 18-19 saat. Masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan qada masa dia 25 saat. Qada masa dalam i'tidal dia bukan membaca Fatihah, macam duduk antara dua sujud lah. Dalam duduk sujud bukan baca tahiyah. Qada masa sekurang-kurang tahiyah, baca apa-apa pun ataupun berdiam diri. Ni samalah juga ni. Ini bersama juga, bukan membaca Fatihah. Bukan membaca Fatihah. Bacalah apa-apa bacaan ataupun berdiam diri, tapi lebih dari qada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Ada ni. Hak ni lah hak poin dia nya. Hak berkait dengan makmum muafiq dan masbuk. Ini poin dia. Dan kitab kita ni tak sebut panjang lah bab muafiq masbuk ni. Tak ada sebicara dalam kitab kita ni muafiq masbuk. Dia poin dia, pembicaraan masbuk ni, poin di sini je lah. Masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Itu poin dia. Jadi masa ni 25 saat. Simple je. Makmum takbir sampai imam rokok, dapat masa 20 saat, muafiq lah nama dia. Dia baca Fatihah sudah ke belum ke, makmum tu muafiq. Muafiq ni makmum yang dapat masa satu pertengahan dalam qiyam imam. Tu muafiq. Muafiq bahasa Arab, terjemah Melayunya orang yang bersama. Masbuk bahasa Arab, terjemah Melayu dia dari segi lugah, orang yang ketinggalan. Itu dari segi bahasa Arab. Muafiq hukum fiqh kitanya, makmum yang dapat masa satu Fatihah pertengahan dalam qiyam imam sebelum imam rakaat. Rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat ke, dapat masa tu, makmum tu nama dia muafiq. Tak dapat masa, makna dalam 20 saat je dia lepas dia takbir sampai merokok 20 saat je, maka dinamakan makmum tu masbuk. Tu sahaja. Sempat masa muafiq, tak sempat masa masbuk, tu sahaja. Yang tak betul sangat-sangat dulunya, tak betul sangat-sangat, bukan dia muafiq masbuk ni, kita lerek pergi pada muafiq masbuk ni. Muafiq masbuk ni kalau sekolah rendah darjah 5. Darjah 5. Buku masbuk darjah 5. Bukan tingkatan 5, darjah 5. Jadi kalau orang tua duduk masjid tu, muafiq masbuk dah reti, dia kena tupang sekolah rendah darjah 5. Kita tupang belajar situ. Biarlah ayah ke kepada pelajar, toki ke kepada pelajar, kita tupang darjah 5. Darjah 5 bukan kalau mendengar. Mana muafiq masbuk ni pelajaran tahap sekolah rendah, bukan tahap sekolah menengah, bukan tahap tinggi. Siapa kedak reti muafiq masbuk ni kok mana apa tahap sekolah rendah pun tak lepas. Jangan 5. Cuma buku baru ni okey lah. Buku baru ni okey. Hak buku-buku lama dulu memang out lah. Dia punya takrif tu out. Takrif tu tak betul. Tak betul sungguh. Boleh saya cerita lama-lama dululah. Tak betul tu. Adalah cikgu-cikgu, ustaz ni buku sekolah ni ribuan ustaz baca ni. Lepas tu di belakang tu ada 2-3 orang yang menyusun. Salah kata. Salah 2-3.
2, 3, 4 perkara salah. Salah pula salah. Salah kasar-kasar salah. Hak dulu. Kemudian tu tengok alhamdulillah ada perubahan. Hak pai kat mula-mula dulu. Baru lagi lah dalam 10 tahun ni lah, bukan hak masa zaman dulu, bukan zaman sekarang lah. Muafiq makmum yang sempat membaca Fatihah. Masbuk makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Tu tak betul. Lepas tu muafiq masbuk rakaat pertama. Tak betul. Rakaat pertama tak betul. Dia berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muafiq berlaku pada tiap-tiap rakaat. Masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama saja salah lalu dah. Lepas tu nayanya hak masbuk tu. Hak masbuk dibuat gambar imam sudah sujud. Gambar. Imam sedang sujud, gambar tu ada 2, 3 makmum sedang sujud. Hak makmum soal lagi ni baru takbir. Dia kata masbuk, dia kata. Sebab imam sedang sujud. Itu bukan masbuk bicara bab Fatihah. Itu masbuk sembahyang, tu bicara lain. Dia ada buat gambar jolima tu lah. Hak muafiq, masa gambar tu makna imam dengan makmum 2, 3 orang ni sedang qiyam, sedang berdiri, makmum ni angkat tangan. Dia tak tu muafiq. Gambar makmum sebut imam dengan 2, 3 makmum ni sedang sujud. Seorang makmum ni angkat tangan takbiratul ihram. Itu dia panggil masbuk. Salah. Itu masbuk lain. Yang bicara darjah 5 tu muafiq masbuk rakaat dipanggil. Berkait dengan hukum membaca Fatihah. Muafiq masbuk rakaat. Muafiq rakaat wajib membaca Fatihah, imam tidak tanggung. Masbuk rakaat imam rokok, wajib rokok semata, Fatihah ditanggung oleh imam. Itu bab Fatihah. Adapun pada masa makmum takbir imam sedang sujud, dia panggil masbuk sembahyang. Dengan bahawa makmum ni tak dapat rakaat pertama dengan tu imam. Itu masbuk sembahyang. Orang muafiq sembahyang disempat rakaat pertama dengan tu imam, dia panggil muafiq sembahyang. Imam beri salam, dia memberi salam. Itu muafiq sembahyang. Masbuk sembahyang ni dia tak sempat rakaat pertama dengan tu imam, tak kira lah. Imam rakaat kedua, rakaat tiga, empat tak kira. Dipanggil masbuk sembahyang. Dengan bahawa imam memberi salam, dia wajib kena tambah rakaat, dia panggil masbuk sembahyang. Itu bab lain. Jadi gambar makmum takbir imam sedang sujud, itu masbuk sembahyang. Itu bukan bicara bab masbuk rakaat pakai Fatihah. Memang salah sungguh lah gambar pekat permulaan tu. Memang betul lah. Buku tu dibaca oleh ribuan ustaz di sekolah rendah darjah 5 tu betul, tapi memang salah sungguh. Kemudian barulah keluar buku kemudian tu lain. Dia adalah perubahan, walaupun ada sedikit lagi perlu kena baiki, tapi tak macam dulu tu berat sangat. Salah berat sangat. Rakaat pertama saja muafiq masbuk ni salah. Muafiq masbuk ni tiap-tiap rakaat. Dia ginilah muafiq masbuk sembahyang ni berkait dengan contoh. Imam sujud sahwi 2 kali, maka makmum wajib sujud sahwi ikut imam. Faham tak ni? Tiba-tiba imam sujud sekali saja, imam tu bangun duduk beri salam, tak sengaja, tak patah. Macam dengan makmum, sebab wajib sujud 2 kali, tak boleh sujud sekali, sujud sahwi. Tapi imam terlupa, dia bertukar dengan sujud sejadah. Sujud sejadah memang sekali, sujud syukur memang sekali, sujud sahwi 2 kali, bukan sekali. Tapi tu imam tersalah buat, disujud sekali, maka makmum tak boleh ikut salah makmum kena sujud yang kedua, barulah boleh beri salam. Kalau makmum sengaja sujud sekali, batal makmum tu. Imam tak batal sebab dia tersalah, dia terlupa. Makmum manakah apabila imam tersalah sujud sekali saja, terus duduk beri salam, makmum muafiq sembahyang, wajib kena sujud yang kedua. Mana-mana muafiq sembahyang, hak akan kepak dengan tu imam juga, hak akan beri salam dengan tu imam juga, hak tasyahud akhir juga dengan tu imam, tu wajib kena
Sujud yang kedua, barulah bangun, lepas tu beri salam. Makmum yang muafiq sembahyang. Kalau makmum masbuk sembahyang, dengan bahawa tasyahud akhir itu bukan tasyahud akhir lagi bagi dia, dia wajib tambah rakaat. Dia sujud sahwi kan ikut imam je. Sujud sahwi ni tempat dia sebelum salam. Dia kena tambah rakaat. Dia masbuk sembahyang. Hak masbuk sembahyang ni apabila imam tersalah, sujud sekali tu salam, maka masbuk sembahyang ni wajib kena serta-merta tambah rakaat. Tak boleh sujud yang kedua. Sebab dia sujud pun bukan tempat dia. Dia sujud ikut imam saja. Sebab sujud sahwi ni sebelum salam. Masbuk sembahyang belum boleh salam lagi sebab dia kena tambah rakaat. Hak muafiq sembahyang memang tempat salam dah tu. Tasyahud akhir dah dianya. Imam sujud sekali, imam beri salam tersalah. Muafiq sembahyang ni wajib sujud yang kedua. Kalau masbuk sembahyang, imam tersalah, dia wajib kena segera tambah rakaat. Jangan sujud yang kedua sebab itu bukan tempat dia. Dia sujud sahwi hanya kena ikut imam sahaja. Itu contoh bicara muafiq sembahyang, masbuk sembahyang. Tu bicara bab muafiq masbuk rakaat. Jadi buku tu masalah sungguhlah backup dulunya. Sempat membaca muafiq, tak sempat membaca masbuk, rakaat pertama saja pula. Lepas tu dia maafkan tinggal 3 panjang pula. Salah pula 3 panjang tu. Memang kata salah tu memang salah berapa segi tak tahulah. Muafiq yang keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 panjang, dibilang dengan iktidal. Dibilang dengan iktidal. Iktidal rukun pendek. 3 rukun panjang, rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Itu 3 rukun panjang. 3 rukun panjang dibilang dia. Rokok, iktidal dan sujud yang pertama. Salah, iktidal tu kan rukun panjang. Tu ada cikgu ramah ni ustaz, mana boleh jadi salah? Salah. Memang salah. Jadi muafiq simple saja, sempat masa. Masbuk tak sempat masa. Itu je lah. Tu imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Tu imam pun baca doa iftitah perlahan. Makmum pun baca doa iftitah. Tu imam pun baca Fatihah kuat. Tu imam pun bismillah. Kita stop masa. Daripada takbir makmum tadi sampai ke imam baca Fatihah kuat, dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapat dah. Muafiq lah dia. Dapat dah masa. Tapi makmum ni belum baca Fatihah lagi. Tu imam pun belum baca Fatihah lagi. Baca doa iftitah baru kan. Doa iftitah ni panjang juga. Tu imam pun baca Fatihah kuat bismillah tu. Kita stopkan masa. Daripada makmum takbir sampai imam baca Fatihah kuat tu, dapat tak lagi masa tu Fatihah? Dapat masa. Fatihah tak baca lagi. Dapat tak masa satu Fatihah? Memanglah makmum tu belum baca Fatihah, tu imam pun belum baca Fatihah. Dapat tak lagi masa? Dapat muafiq dia tu. Muafiq tu. Tu je lah muafiq. Ada ni. Dapat masa satu Fatihah yang pertengahan, muafiq. Tak dapat masa dipanggil masbuk. Ada ni. Lepas tasyahud awal, naik rakaat ketiga. Mampu naik ketiga, imam mempercepatkan bacaan Fatihah. Sebab baca perlahan kan. Masa baca kuat, tik imam baca comel. Masa baca perlahan, tik imam baca cepat. Diwasa macam wallahu alam. Dalam 20 saat jadi rokok dah. Jadi rakaat ketiga keempat ni, makmum yang naik dengan tik imam tu dapat tak masa tu Fatihah? 20 saat je. Tak dapat. Masbuk lah tu. Lepas tu macam mana? Imam rokok serta-merta, baki patut ditanggung oleh imam. Ada masbuk rakaat tiga keempat? Ada lah. Sebab dia berlaku pada tiap-tiap rakaat. Maka rakaat pertama saja salah tu. Pernah saya dengar dalam radio. Jadi yang bertanya ni macam tahu dah lah juga sikit-sikit. Cuma nak dapat pengesahan. Dikira ustaz radio ni ustaz power lah dikira. Ustaz paling aling lah. Dah boleh masuk radio. Walah boleh masuk radio ni bukan power. Ada kabel kena orang, boleh masuk lah. Dia gitu je. Ada kabel kena orang, boleh masuk lah. Kita ingat, masuk radio. Tu ustaz kapung, ni ustaz radio. Tu ustaz kapung, tu ustaz TV. Ustaz TV tu aling lah. Dah dia boleh masuk lah. Macam-macam cara lah boleh masuk tu. Kenapa boleh masuk? Kerana dia kena dereba yang kerja dengan TV. Itu di antaranya. Di antaranya direkomend oleh sama-sama ustaz. Dan ada di antaranya mula-mula masuk macam mana?
Dia reba kerja dengan TV tu kawan saya. Dia rekomen. Gitu je lah. TV pun ambil Lepas tu tengok pada sambutan, okey, ramai orang suka dengar. Jadi tetap Jadi ada segmen khas lah nama dia. Aling ke apa tu? Banyak karut-marutnya. Banyak salahnya. Lepas tu macam mana TV benarkan salah? Dah TV siapa nak jadi panel syariah ke apa? Ada panel syariah ni. Benda lain tau. Panel syariah kan? Bank ada panel syariah kan gitu. TV ada tak penasihat dia? Yang nak pastikan penceramah dia tu betul. Ada tak dia punya panel? Panel apa tak tahulah nak panggil apa. Sebab apa? Sebab salah seumur dah. Tapi TV diteruskan. Banyak sangat salahnya. Bak mudah-mudah je salahnya. Tapi TV teruskan. Sebab apa? Dia penerbit ni, pandai penerbit. Penerbit bahagian ruangan agama bukan dia aling agama. Macam ginilah. Penerbit sukan. Dia ahli sukan. Penerbit hiburan. Dia pandai menyanyi. Penerbit dia tu pandai menyanyi. Dok, dia bahagian penerbitan. Penerbit bahagian lakonan. Dan dia pandai berlakon. Dia penerbit. Sama ke bahagian agama. Terutama sekali dalam bab-bab pegangan. Masuk dalam audio, masuk dalam TV, memang salah bawakan pegangan dia. Tapi terus begitu je lah. Terus begitu sahaja. Tapi tu orang kapung lain. Orang kapung, ustaz masuk audio, ustaz masuk TV. Kamu ustaz kapung. Tak sama level. Orang kapung agak gitulah. Dia kira alim lah. Jadi saya dengar dalam radio tu, yang bertanya macam tahu jugalah. Cuma nak kepastian. Dia kata, ustaz, Tok Imam mempercepatkan bacaan kat 3/4. Jadi adakah saya ni masbuk? Imam rokok, saya hanya rokok tanpa menyurahkan bacaan Fatihah? Dia tanya. Ustaz jawab kan? Masbuk hanya kat pertama saja, tak ada kat kedua, 3/4 tak ada. Dia jawab. Allah. Salah betul-betul dia jawab gitu tu. Salah betul-betul. Muafiq masbuk berlaku di tiap-tiap rakaat. Sebab itu berkait dengan rukun membaca Fatihah. Sebab Fatihah wajib dibaca bagi orang sembahyang seorang diri, bagi seorang imam, bagi makmum muafiq. Ni tiga ni. Wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Sembahyang seorang maklum wajib membaca Fatihah. Tu imam maklum wajib menyodorkan bacaan Fatihah sebelum berpindah pada rukun rakaat. Makmum muafiq wajib menyodorkan bacaan Fatihah sebelum rakaat. Yang tidak wajib menyodorkan baca Fatihah hanya masbuk sahaja. Ini hukum berkait dengan Fatihah. Wajib menyodorkan bacaan Fatihah imam tak tanggung muafiq. Tak wajib menyodorkan Fatihah imam tanggung masbuk. Ini berkait dengan Fatihah ni. Lepas tu wajib kena tahu muafiq tu macam mana, masbuk tu macam takrif dia. Muafiq dapat masa. Masa ni masa membaca Fatihah dengan bacaan pertengahan. Masbuk tak dapat masa, tu saja. Boleh berlaku pada ketika keempat yang mana terkadang imam mempercepatkan bacaan. Kita pergi pada tajuk lain. Kita nak pergi mula pada i'tidal. Jadi i'tidal ni rukun pendek. Maka kita dahulu memanjangkan lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan pertengahan anggaran 25 saat. Dia Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Dia pun pergi baca bacaan lain ataupun dia berdiam diri lebih daripada qada masa 20 saat, batal sembahyang kerana memanjangkan rukun pendek. I'tidal. Duduk ada sujud, i'tidal rukun pendek mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi rukun pun tidak. Mazhab Syafi'i rukun pendek. Tidak boleh memanjangkan rukun pendek. Kena ingatlah, kalau duduk atas sujud memanjang lebih daripada sekurang-kurang tahiyah. Kena ingat mana sekurang-kurang tahiyah. Ni i'tidal memanjangkan lebih daripada membaca bacaan pertengahan. Hak dia benar saat tu. Hak ni lah, hak dia benar saat ni lah berkait dengan makmum muafiq. Lepas makmum takbir sampai imam rakaat dapat masa tu muafiq lah. Tu bab muafiq masbuk. Pada ni kira pada masa lah.
Ni contoh balik semula pada hok bicara masbuk tadi. Kat 3 ke 4 ada orang, ni saya pernah tengok ni lah. Dia kena angin ahmar. Jadi dia berjalan tu, tangan dia gitulah pandak ni. Tangan dia macam apa? Panggil apa? Dok sasa. Panggil apa? Dok sasa tau. Dok sasa mana dok berapa gagah. Tapi okey je, dia boleh mari berjalan, semayang berdiri. Okey je. Main berdiri. Tapi duduk tepi dia orang. Sebab dia bangun tu kita nampak bangun dia susah. Dah dia macam sebelah tu macam apa? Macam mati sebelah panggil tau. Macam mati sebelah lah. Dia nak bangun pada berdiri tu, cara bangun dia tu agak, kalau duduk tengah tu mungkin ganggu orang lah barangkali dah. Dia bangun gitu. Dia duduk tepi. Jadi lepas dia tahiyat awal, orang lain bangun dengan cergah. Makmum lain bangun dengan cergah. Dia bangun dengan lambat. Dia bangun tapi dia bangun tu lambat nak tegak. Dah dia bangun nak cerita banyak faham lah. Dah dia nak ajuk, tapi tengoklah dia bangun tu susah. Bukan susah sakit, bukan. Tak ada sakit dianya. Jadi susah sebab sebelah tu macam tak berfungsi. Sebelah je hok nampak. Sebelah tu macam tadi tak sasa. Jadi dia tegak orang ketiga tu, lambat ah. Memang lambat sikit lah. Memang soh-soh tegak dia sampai imam rakaat memang tak dapat masa satu Fatihah. Tapi dia pandai, hok saya tengok tu di Masjid Ladang. Tak, dia pandai. Imam rakaat dia rakaat orang ketiga. Memang soh dia masbuk. Orang keempat pun samalah. Lepas sujud yang kedua tu, orang ketiga tu naik orang keempat, orang naik cergah-cergah. Dia faham-faham. Hok daripada tahiyat awal pun lambat dah ditegak. Ini daripada sujud yang kedua pula lagi lambat. Dia nak bangkit di sujud yang kedua pada duduk tu satu hal dah. Dia nak bangkit pada diri orang keempat tu memang soh-soh. Dia tak dapat masa. Tapi dia pandai. Imam rakaat dia rakaat. Sebab apa? Dia masbuk. Sebab tak dapat masa. Ini orang-orang yang kena angin ahmar. Dan boleh berlaku juga pada orang gemuk. Orang gemuk gitu juga. Orang gemuk ni kadang-kadang dia nak bangun tu lambat. Orang gemuk kan, dia nak bangun tu perlahan dia gemuk. Berdiri okey lah. Dia nak bangun. Dia nak duduk pun, dia tak boleh duduk cepat-cepat. Kalau kena latar papang, gegar surah. Kalau latar papang lah, tak ada dah papang sekarang ni semua seming belakang dah. Maka latar tu latar papang surah, gegar surah. Dia duduk pun perlahan-perlahan. Persoalannya 3 ke 4. Dia nak bangun berdiri tu, dia agak keberatan, agak lambat. Dia boleh bangun tapi lambat. Akhirnya tak dapat masa satu Fatihah. Kat 3 ke 4 masbuk lah. Gitu je lah. Mana berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kita bicara sini hok masa membaca Fatihah dengan bacaan pertengahan, bukan terlampau cepat. Cepat mungkin kita boleh buat 15 saat, boleh tak 15 saat. Kalau baca terlampau lambat, boleh 30 saat. Boleh 35 saat kalau dia baca lambat. Ni bacaan yang pertengahan, kira pada bacaan siapa? Kira pada bacaan orang ramai. Bukan kira pada bacaan imam atau bacaan diri sendiri, bukan. Kira pada bacaan orang ramai. Bacaan pertama tak adalah, lebih kurang 25 saat. Bukan tengok jarum jam ni. Tengok jarum jam tak berapa nak ada dah. Jam di masjid pun tak ada, jarum halus tak ada dah. Dia ada jarum besar, jarum halus tak ada. Dah sudah tengok jam lah. Kalau jenis pakai digital tu, tak ada nombor saat, dia ada nombor minit je. Tak ada nombor saat. Anggaran. Kalau kita Allahu Akbar, imam baca perlahan. Tengok ke imam lambat lagi. Rokok dah tu imam. Tapi masih tertakbir sampai imam rokok tu, kita tak fokus pada masa. Dapat ke tak dapat. Jadi syok kita ni. Rasa macam lama juga masa. Dapat masa tu 45 saat. Rasa macam tak dapat. Dia syok. Dapat masa jadi muafiq. Tak dapat masa dia masa sebut. Dia syok. Dapat ke tak dapat masa. Hukumnya dapat masa. Muafiq lah dianya. Wajib menyudahkan baca Fatihah. Bola rokok lepas habis baca Fatihah. Dia gitu kalau syok. Sebab kita kadang tak perhati. Tengok ke dia lambat lagi nak rokok. Bacaan perlahan tu lah. Kita Allah, kita baca Fatihah. Rokok dah dianya.
Tadi kita baca doa kita pendek contohnya. Tapi kita tak fokus. Dari takbir kita sampai merokok masa dapat kedau. Maka hukumnya dapat masa, muafiq lah dianya. Wajib menyerahkan bacaan Fatihah. Tu. Simple saja. Dapat masa. Masa ni lah. Jadi balik pada iktidal, dia memanjangkan iktidal. Lebih daripada masa baca jam pertengahan, dia memanjangkan rukun pendek iktidal, batal sembahyang. Di iktidal ni bukan rukun pendek, hanyalah iktidal kat yang terakhir. Tidak panggil rukun pendek. Iktidal terakhir, kat kedua subuh, kat keempat zuhur. Iktidal kat yang terakhir, dia tak panggil rukun pendek. Sebab di situ tempat kunut secara ijmal, tempat kunut. Kalau kat kedua iktidal kat kedua subuh, memang sah-sah iktidal semai subuh. Memang sah-sah kunut semai subuh. Kalau iktidal kat keempat zuhur ni, tempat kalau baca kunut nazilah. Kunut nazilah. Dia baca situ. Tapi sekarang tak baca kunut nazilah. Maka iktidal tu tak panggil rukun pendek. Maknanya kalau dia tak baca kunut nazilah ni, iktidal kat keempat zuhur, dia berdiri lama, dia berdiri. Tak ada orang buat. Tak ada orang buat. Lama berdiri. Bukan baca kunut. Kalau baca kunut, memang lama lah baca kunut. Dia tak baca kunut. Dia buat perangai. Tak ada orang buat ni. Kalau buat gitu tu kena cek tu. Dia ingat makan ubat. Tak ada orang buat. Tapi maknanya, kat keempat zuhur, lepas rokok dia iktidal lama. Dia memanjangkan rukun pendek dah. Iktidal kat akhir, dia tak panggil rukun pendek. Sebab di situ tempat kunut. Jadi iktidal kat akhir tu diluaskan masa untuk baca kunut. Tapi dia tak ada baca kunut. Kunut di situ kunut nazilah. Dia tak ada baca kunut nazilah. Dia buat benda lain. Dia baca benda lain. Tapi panjang situnya tidak batal. Sebab iktidal kat yang terakhir adalah tempat kunut secara kasar. Maka memanjangkan di situ tidak membatalkan sembahyang. Tak ada orang buat. Cerita hukum je. Bila jadi hak berkait dengan hukum pendek, duduk atau sujud dan juga iktidal. Di sinilah setengah pandang ulama tidak menerima sembahyang sunat tasbih. Mereka tidak menerima sunat tasbih. Sebab apa? Iktidal tasbih 10 kali. Panjang mana? Duduk antara sujud tasbih 10 kali. Panjang mana? Ada setengah pandangan mereka tidak menerima sembahyang sunat tasbih. Tidak ada sembahyang sunat tasbih. Itu pandangan Imam Nawawi, itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Yang kita sembahyang sunat tasbih, itu pandangan Imam Ghazali. Kita sembahyang sunat tasbih. Kuat sembahyang sunat tasbih ni pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Hanafi. Tu hak kuat sembahyang sunat tasbih. Kita beramal tu Lepas tu macam mana dia tasbih dalam iktidal 10 kali? Dalam 10 kali memanjangkan pendek, itu dikecualikan. Sebab memang sembahyang tasbih kena tasbih lah. Cuma kalaulah dalam rokok dilupa tasbih 10 kali, di tasbih rokok 3 kali, sami Allah liman hamidah, dia kena ganti tasbih 10 kali ya. Tapi jangan ganti dalam iktidal. Dia rokok, lepas tasbih rokok 3 kali, dia kena tasbih 10 kali. Dia lepas tasbih 3 kali tu, subhanallah azim wa bihamdi, dia terus pada iktidal. Dia lupa nak tasbih 10 kali. Dia kena ganti. Tapi boleh tak ganti dalam iktidal? Tak boleh. Dalam iktidal hanya boleh tasbih 10 kali hak dia saja. Tak ada hak 20 kali. Sebab itu hukum pendek. Cuma dikecualikan untuk tasbih 10 kali. Tak apalah, dimaafkan. Bila nak ganti hak tasbih 10 kali rokok, di sujud yang pertama dia pun tasbih 20 kali. 10 kali tasbih dalam sujud, 10 kali tasbih ganti rokok yang terlupa tadi. Sama juga kalau yang sujud yang pertama dilupa tasbih 10 kali. Di sujud yang pertama dia lupa tasbih 10 kali, dia pun bangkit duduk dulu sujud. Adakah dia boleh ganti di duduk sujud? Tak boleh. Duduk antara sujud hanya tasbih 10 kali saja, hak dia. Sujud yang kedua barulah tasbih 20 kali. 10 kali tasbih sujud yang kedua, dan 10 kali lagi tasbih ganti, 10 kali ganti tasbih dalam sujud yang pertama dan dia terlupa. Itu je lah. Mana dalam iktidal dan sujud, sunat tasbih hanya boleh memanjangkan untuk tasbih dia saja 10 kali. Jangan ganti hak tasbih hak terlupa dalam rokok ke dalam sujud yang pertama ke.
Sebab dia memang ruku pendek. Tapi dimaafkan, dikecualikan ketika sembahyang sunat tasbih. Atas pandangan disunatkan sembahyang sunat tasbih. Ini hak kebanyakan amalan orang kita. Tapi jangan pelik lah. Kalau kata ada pandangan tidak ada sembahyang sunat tasbih. Betul. Itu pandangan Imam Nawawi, bukan. Itulah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Syahdan, maka apabila ia dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia duduk bagi baca tahiyat awal, dan iaitu tahiyat awal setengah daripada sunat ab'ad yang 28. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.